Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya, dalam masalah ini mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tertib adalah sunnah. Andai kata jika didahulukannya satu dan kemudiankannya lain adalah harus. Dan inilah merupakan mazhab Syafi'i, Maliki dan Ahmad. Tiga imam besar ni, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Dan juga Imam Abu Yusuf serta Muhammad bin Hasan daripada murid-murid Imam Hanafi. Jadi itulah pendapat ulama kebanyakannya, majoriti. Kalau sempat kita buat ikut tertib susunan, kita buat itu yang paling bagus. Nombor satu, melontar jamrah Aqabah. Nombor dua, kita berkorban. Nombor tiga, kita bergunting atau bercukur. Nombor empatnya, kita pergi tawaf di Kaabah. Kalau dapat. Kenapa pula Ustaz hukumnya sunat kalau dapat? Kalau tak dapat boleh tunggal kembali, tak apa. Kerana ada hadis di mana sahabat bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma telah meriwayatkan bahawa sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Jamratul Kubra atau Jamrah Aqabah, datang kepada baginda seorang lelaki dan berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya telah mencukur sebelum saya sembelih." Cukur nombor berapa tuan-tuan? Cukur nombor 3. Sembelih nombor berapa? Sembelih nombor 2. Dia dah buat nombor 3, nombor 2 belum lagi. Nabi pun bersabda pada dia, "Sembelihlah, tak ada apa-apa." Kau belum buat nombor 2, apa buatlah, tak ada apa. Datang lagi orang lain pula kata, "Sesungguhnya saya telah sembelih sebelum saya melontar." Sembelih nombor 2. Nombor 2 dah buat, melontar nombor 1. Nombor 1 belum buat. Macam mana ni? Dah buat nombor 2, nombor 1 belum. Nabi pun bersabda, "Melontarlah, tak ada apa-apa." No problem. Buatlah, lontar. Belum lontar, lontarlah. Datang pula lagi kepada baginda dan berkata pula, "Saya telah tawaf ifadah di Baitullah sebelum saya melontar." Ini lagi dahsyat. Tawaf ni nombor 4. Nombor 4 dah buat, tapi nombor 1 melontar belum buat. Habis apa kata Nabi? Nabi pun kata, "Lontarlah, tak ada apa-apa." Nampak tuan-tuan? Kata Abdullah, "Tidak aku lihat baginda ditanyai akan sesuatu pada hari itu, melainkan beliau menjawab, 'Buatlah, tak ada apa-apa.'" Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, memanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni orang yang bijak. Kenapa? Kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pergi haji 124,000 sahabat. 124,000 sahabat itu pun dah tunggang-langgang dah. Dia pergi melontar, dia pergi tawaf, dia pergi sembelih. Macam-macam dah terbalik-terbalik dah. Gambarkan kalau 124,000 orang pun dah kecoh macam tu, macam mana kalau 2 juta orang? Macam mana kalau 4 juta orang? Biasa kalau pergi haji ni waktu normal biasa tuan-tuan, antara 1 juta sampai 2 juta orang. Cuma statistik tu kadang-kadang dia tulis 600,000, 700,000, tapi yang betulnya 1 juta. Sebab yang tak masuk kiraan tu masuk juga. Orang-orang dalam negeri, orang dalam pekerja-pekerja semua masuk. Kalau haji akbar, double, naik pula sampai 4 juta, 5 juta. Macam mana kita nak kontrol kalau semua orang semua nak pergi melontar? Strip ada, semua mesti pergi melontar dulu. Semua pergi tempat korban. Kecoh tuan-tuan. Katakanlah kalau Singapura ni, seluruh rakyat Singapura 4 juta ni semua masuk kilang. Tak boleh nak berjalan tuan-tuan. Gambarkan. Sebab Mina tuan-tuan, Mina yang kita sebut ni besarnya macam Geylang Serai kita juga. Geylang Serai kita tuan. Daripada hujung trafik lagi Geylang Serai sampai kat Masjid Darul Aman ni. Itulah yang Mina. Kalau lah sekira macam tu semua nak kumpul 4 juta orang, tak meninggal ke? Itu yang sebab banyak orang meninggal kat Mina kerana pijak-pijak waktu hari melontar. Jadi sebab itulah Masya Allah, Allah Ta'ala beri kebijaksanaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, memberikan kelonggaran. Tak apalah, ada orang pergi tawaf dulu, tak apa, lepas tawaf melontar boleh. Ada orang sembelih dulu, lepas sembelih baru nak melontar boleh. Tak apa, tonggang, tak apa. Nabi bagi fleksibel. Pasal apa? Nabi dah nampak dah nanti akhir zaman lagi ramai umat aku akan pergi haji. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi imam-imam kita pun, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad pun fleksibel juga. Sunat kalau kamu dapat buat ikut
ikut susunannya one by one. Tetapi kalau tak boleh campur potongan terbalik, tak apa, hukumnya harus. Cuma Imam Hanafi sajalah, Imam Hanafi saja yang di mana beliau ada meletakkan syarat bahawa wajib tertib. Wajib tertib itu mesti ikut susunan one by one. Kalau sekiranya menyalahi tertib, amalan tu wajib bayar dam, kena bayar denda, tuan-tuan. Mungkin Imam Hanafi dia ada lihat daripada angle yang lain. Kita tak boleh kata salah. Sebab ni semua ulama-ulama besar-besar, tuan-tuan ya. Kita boleh mengatakan mungkin beliau ada pandangan yang lain, mungkin ada dalil yang lain. Tapi tak apalah, alhamdulillah. Bagaimanapun kita syukur alhamdulillah, imam-imam kita yang ramai mengatakan bahawa mengikut tertib itu adalah sunat. Jadi kalau tak dapat kita melontar dulu, kita boleh pergi tawaf dulu. Mana sempat kita pergi korban dulu, mana sempat kita bercukur dulu. Macam itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mencelah daripada perbuatan melontar, bercukur dan juga berkorban dan juga kita tawaf, masuklah kita dalam perbicaraan tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul artinya menjadi halal. Menjadi halal. Para jemaah sebentar tadi dalam ihram ataupun umrah, ihram haji atau umrah lah, kemudian mendapatkan tahallul, terlepaslah diri daripada segala yang diharamkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, bila kita pakai ihram, kita jatuh niat, aku niat haji, kita sudah masuk dalam ihram. Ataupun aku niat umrah. Jadi bila orang pun kata awak dah ihram, makna dah ihram tu makna awak dah jatuh niat. Betul. Kenapa ustaz kita jatuh niat kita dalam ihram? Sebabnya perkataan ihram tu maknanya mengharamkan. Kenapa pula mengharamkan? Ialah sebab tadi kita boleh potong kuku, kita boleh potong rambut, boleh pakai baju cantik, boleh pakai kasut, kita orang lelaki boleh pakai kopiah, boleh pakai minyak wangi, boleh sama suami isteri. Tapi bila kita dah jatuh niat, aku niat haji atau aku niat umrah, semua tadi sudah jadi haram. Tak boleh potong kuku, haram. Tak boleh pakai minyak wangi, tak boleh pakai baju yang berjahit, tak boleh pakai kopiah, tak boleh pakai kasut, tak boleh kita bersama suami isteri. Tadi halal, ni sekarang haram. Itulah dia ihram. Habis sampai bila haram ni? Sampai kita dapat tahallul. Apa tahallul? Tahallul, perkataan tahallul daripada perkataan halal. Halal, halal. Tuan-tuan kalau pernah pergi Mekah kan, pergi tempat kedai kurma, nak test lah. Kita nak beli kurma 1 kilo, dia test sampai dah kenyang. Ambil 1 kurma test, ambil 1 kurma test. Tapi orang sana baik. Halal, halal, makan, halal. Alhamdulillah kita pun makan. Jadi halal tu mana? Halal lah. Boleh. Jadi yang mana haram pun sudah jadi boleh, dah jadi halal. Bila masa tu, inilah dia punya hukum dia. Jadi tahallul tu kita sudah jadi halal. Dah boleh pakai baju biasa, boleh potong kuku, boleh kita pakai minyak wangi, boleh kita suami isteri bercampur. Tapi bagaimana? Untuk orang yang mengerjakan umrah, tahallul umrah dia ialah hanya dengan bercukur atau bergunting selepas sa'i umrah. Itu dia. Jadi kalau kita ingat kembali rukun umrah, tuan-tuan ya, rukun umrah 5 perkara. Pertama dia niat. Dia niat daripada Madinah ataupun daripada segala terbang nak pergi umrah. Sampai Mekah dia pun tawaf, rukun yang kedua. Lepas tu dia sa'i, rukun yang ketiga. Lepas tu dia bergunting atau bercukur, rukun yang keempat. Dan dengan yang kelima iaitu tertib, one by one, ikut tertib. Itu rukun yang kelima, tertib. Kalau sudah dia bercukur, dia sudah atau bergunting, maka sudahlah dia pun bebas. Dan boleh pakai baju biasa, dan dia boleh campur suami isteri, boleh potong rambut, potong kuku, boleh pakai minyak wangi, semua sudah